Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduhai, ada sedikit gangguan. Ya, saudara berkelana. Sebentar minta maaf, ada sedikit gangguan teknikal tadi. Nak buat macam mana, saudara? Begitulah saya keadaannya. Apa khabar UG Rock? Saudara Yaya Ibrahim, saudara yang dapat live saya, kalau dengar suara saya dengan jelas, sila share and like. Nak tahu Cik Pa, Mak Noh, saudara Nur Azwar, saudara Vivo, apa khabar saudara semua? Pa Merah, okey ke Pa? Kalau boleh sila share and like atau bagi tahulah Pa Hoi. Dalam keadaan begini saya ni bukan pakar sangat. Ya, Tun Aman, So Amran Amar, Mat Asyam. Jadi dalam keadaan sekarang ni macam-macam lah sekarang ni. Fikiran buntu. Nampak macam mana? Senani Izzat Emir, Waalaikumsalam. Mat Spana dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana saya harus memberi pencerahan. Sebab saya bersiaran agak tergendala sebentar tadi, ya saudara. Jadi teman-teman yang berada di Instagram tu sabar sikit, sebab saya selalunya lepas 10 minit selepas live sini baru saya pergi ke Instagram, ya saudara. Baik, hari ini hari Khamis 12 Ogos, laporan tentang COVID-19. Terima kasih saudara Somik Go. Jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona begitu meningkat, mendebarkan kita saudara, ya Pok Ye. Hari ini jumlahnya lah 21,668. Begitu tinggi saudara. Berbeza dengan semalam. Semalam 20,780. Dan jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 1,342,215 orang, yang mengundang sejumlah kematian yang agak tinggi hari ini, iaitu 318 orang kematian. Jumlah kematian sudah meningkat kepada 11,691. Dapatan saya, ada teman mengirimkan kepada saya tentang kedudukan kematian. Ya, untuk hari ini, kematian hari ini saudara, Negeri Selangor masih lagi mencatatkan jumlah yang tertinggi, iaitu jumlahnya seramai 118 warga Selangor yang tewas menemui maut kesan daripada virus corona. 52 orang di Johor, 45 orang di Kuala Lumpur, di Sabah 28 orang, di Kedah 19 orang, di Pulau Pinang 10 orang yang tewas, saudara, yang meninggal dunia, dan di Melaka 10 orang, di Perak 9, Pahang 8, Negeri Sembilan 7 orang, Terengganu 4, Sarawak 4 dan Kelantan 4 orang yang tewas kesan daripada virus corona. Itu laporan yang saya dapat. Dari negeri-negerinya, di Perlis meningkat, susut sedikit dari semalam. Semalam 29, hari ini 23. Di Kedah terus meningkat saudara. Di Kedah 2,143, semalam 1,534. Di Pulau Pinang ada sedikit susut tetapi masih 1,229. Dan di Perak terus meningkat daripada 828 kepada 930 di Perak. Di Selangor sedikit susut, semalam 6,921, hari ini 6,271, 6,278. Tetapi di wilayah persekutuan terus meningkat daripada 2,065 kepada 2,436. Begitu juga di Putrajaya, semalam 41, hari ini 56. Negeri Sembilan ada sedikit susut, semalam 1,015, hari ini 899. Di Melaka juga susut, semalam 636, hari ini 494, iaitu di Melaka saudara, ya. Di Johor masih terus meningkat. Berhati-hati warga Johor, sebab semalam 1,693, hari ini 1,706. Pola menunjukkan di Johor terus meningkat, dah 3 hari berturut-turut. Di Pahang juga ada peningkatannya saudara, iaitu daripada 539, dan semalam dia naik 585 dan hari ini 629. Bagaimanapun di Terengganu sedikit susut daripada semalam. Semalam 613, hari ini di Terengganu mencatatkan 594. Begitu juga di Kelantan, walaupun semalam ada 1,284, agak mengerikan.
tetapi hari ini susut pada 972. Di Labuan nampak gayanya ada peningkatan. Semalam 3 orang saja, hari ini 11. Tetapi di Sarawak mencanak naiknya saudara, daripada 634 kepada 1216. Jadi untuk bulan ini saja, bulan Ogos saudara, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona untuk bulan Ogos sehingga hari ini 12 hari bulan Ogos adalah 228,943 kes jangkitan. Jadi berhati-hati saudara. Dalam keadaan sekarang ni, pastikan kita mengadakan penjarakan sosial dan jaga kebersihan diri. Kalau boleh tak perlu keluar rumah lah. Saya juga ingin mohon maaf kepada teman-teman semua sebab malam tadi saya tak dapat bersiaran. Kerana malam tadi memanglah saya digegar oleh kejutan yang amat sangat. Waktu saat saya mau membuat live, tiba-tiba saya mendapat panggilan daripada hospital. Sebab petang semalam anak saya dia mengadu demam. Jadi kemudian sesak, rupanya dia semput, tak dapat bernafas. Jadi dikejarkan ke hospital universiti. Sampai ke hospital universiti nak dimasukkan dalam bersama-sama dalam ward COVID. Cuma saya kata kalau boleh keluarkan dulu, hantar ke Asunta. Sampai di hospital Asunta, doktor tidak mahu menerimanya. Kerana pada waktu itu tahap oksigen dalam badan sudah menurun sehingga kepada 67. Waktu itu anak saya yang perempuan tu, kakaknya mengantar dia ke hospital universiti dan beritahu bahawa kedudukannya 67 oksigen. Tentulah mendebarkan dan mengejutkan saya. Saya ambil keputusan membatalkan live saya semalam. Saya mohon maaf. Alhamdulillah bagaimanapun berkat doa teman-teman semua, maka nampak gayanya kesihatannya pulih. Dan bersamalah kita berdoa agar kita semua bebas daripada jangkitan COVID-19 dan semua dalam keadaan sihat walafiat saya. Kerana semalam juga saya khawatir kerana berlaku gegaran yang dirasai oleh seluruh penduduk di sekitar kawasan Lembah Kelang. Rupanya adalah berpunca daripada gempa bumi yang berlaku di Sumatera Utara, ini di Indonesia, pada 5.6 skala Richter. Jadi itulah apakah ini petunjuk alam, akan berlaku sesuatu gemparan yang kita tidak tahu saudara. Jadi berdoalah kita agar kita sentiasa dihindari oleh Allah Subhanahu taala daripada musibah yang kita tidak jangka. Saudara, itulah laporan tentang COVID, tentang apa yang berlaku semalam. Dan saya agak tertarik melihat satu culipan daripada yang dikirimkan kepada saya tentang apa yang berlaku di Turki. Bagaimana Allah menggerakkan awan dan menurunkan hujan. Ini benar-benar satu perkara yang benar. Kerana selama 2 minggu berturut-turut dunia menyaksikan Turki dan Greece terbakar oleh kemarau dan panas. Jadi kesan daripada suasana itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan serta Majlis Tinggi Parti AKP memutuskan supaya diadakan solat hajat meminta Allah SWT menurunkan hujan. Jadi Ali Erbas sebagai Presiden Haiwal Agama Turki diarahkan untuk memimpin solat berkenaan. Namun seperti biasalah saudara, golongan sekularis dan puak-puak etis mereka mentertawakan tindakan Erdogan. Kerana mereka merasakan takkanlah boleh berlaku hujan kerana ramalannya, ramalan cuaca, hujan tidak boleh berlaku dalam tempoh 15 hari. Tapi sejurus sahaja selepas solat hajat diadakan, kebesaran Allah SWT langsung menggerakkan awan dan mereka di Anatolia bermandikan hujan. Jadi waktu itu media Associated Press AFP langsung merakamkan dan disiarkan ke seluruh dunia. Begitulah saudara, Allah berfirman, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya pada setiap waktu. Maka nikmat Allah manakah yang kamu mau dustakan? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Itu ayat dalam surah Ar-Rahman yang sepatutnya kita baca malam ni, malam Jumaat. Saudara, inilah keadaannya. Jadi kita di Malaysia ni sepatutnya melakukan solat begitu malam ni, malam Jumaat. Ingat, fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban. 30 kali Allah mencabar manusia melalui ayat ini surah Ar-Rahman. Jadi pada kita berserah pada Allah, kita berdoa meminta supaya segeralah dihindarkan bumi tercinta ini daripada musibah yang kita tidak ketahui. Saudara,
Mutiara kita hari ini, kemuliaan kita yang terbesar bukanlah kita tidak pernah jatuh, tetapi kerana kita bangkit daripada setiap kali kejatuhan itu. Ini mutiara kata oleh Goldsmith. Terima kasih saudara Hibil Hasan yang sempat mengirimkan culipan kepada saya dalam mutiara kata. Baik, saudara, kita terus masuk dalam live saya ini. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kita harus menuntut, tapi tak tahulah teman-teman ada yang dah dapat menghantar kiriman kepada saya, mereka cuma dapat RM1,000. Ada yang kadang-kadang tu ada setengahnya kerana simpan tak cukup, mereka dapat sedikit. Jadi berbelanjalah apa yang ada. Kalau itu sahaja yang kita miliki, saudara, nak buat macam mana? Kita berdoalah agar segala musibah ini segera berakhir. Saudara, saudara Alan Ridwan, terima kasih Alan. Dan ingat saudara, saya selalu mengingatkan kepada pimpinan, kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Sebab kita lihat bahawa pimpinan masih letrik, masih lagi terus melakukan pinjaman tanpa kelulusan dari parlimen. Kabarnya sepanjang minggu lepas sudah sampai 11 bilion. Wallahu a'lam bissawab. Saudara, dan saya juga ingin mengingatkan supaya saudara berhati-hati dalam keadaan sekarang ni, agar jangan ada scammer pula. Waktu dalam keadaan saya mengalami musibah semalam, mereka menggunakan pula live saya ini, wall saya ini, gunakan nama saya minta sesuatu. Jangan layan saudara ya. Apa sahaja permintaan ataupun culipan yang muncul, saya nasihatkan lebih baik delete saja lebih baik. Kerana setiap kali anda melayan, maka segala data-data yang ada dalam telefon anda akan di pick up oleh mereka dan akhirnya boleh mengundang musibah kepada saudara. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah menanti sinar di balik kabus. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah menanti sinar di balik kabus. Sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Bunyinya kuat, runtuhnya titi, berasa gayat melihat petaka. Pemimpin berbuat sesuka hati, salah rakyat memilih mereka. Itulah jadi sekarang ni kita nak blame ataupun nak menunding jari ke arah pemimpin pun susah juga, sebab kita dah buat keputusan. Salah kita sendirilah, tunggulah waktunya bila musim pilihan raya nanti. Kemudian Pak Nazir kata, Pak Saleh sibuk berkemas, sampah dihimpun pagi Selasa. Sebelum dipilih dijanjikan emas, karat pun tiada apabila berkuasa. Gitulah mereka. Sebelum mereka dilantik, dipilih menjadi pemimpin dalam pilihan raya, janjinya segunung emas. Tapi bila dah dipilih, usahakan emas, karat pun tak ada. Begitulah katanya. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang penuh dengan pengertian untuk kita, saudara. Dan saya ingin memberi peringatan bahawa mereka yang melakukan suntingan live saya ini dan dimasukkan semula ke dalam channel YouTube dan sebagainya, anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab. Kalau saudara gunakan daripada A sampai Z pencerahan saya ini, okey. Saudara Azminuddin, macam tajuk lagu Ahmad Jais. Begitulah. Mencari sinar di sebalik kabus. Jadi kepada saudara, saya harap kalau nak gunakan live saya ini, gunakan sepenuhnya. Jangan ambil 15 minit, 10 minit. Dia memberi pengertian yang berbeza, yang berlainan. Dan saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Saya harus memberi peringatan kepada saudara, sebab itu diingatkan oleh peguam saya. Dia kata mesti diperingatkan. Ini adalah pencerahan politik yang saya memberi komen dan komentar terhadap apa yang berlaku, berita-berita yang terdapat dalam media sosial, dalam akhbar dan juga daripada berita-berita TV. Mengikut pengetahuan saya, sepengetahuan saya, berdasarkan pada pengalaman saya sebagai orang warga UMNO yang terlibat dalam politik dan juga sebagai jurnalis. Jadi apa pencerahan saya lakukan. Tapi prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau anda mau mengirimkan sebarang komen, saya mohon dengan rendah hati, gunakanlah komen sebaik mungkin. Jangan kita mencarut, memaki hamun, tak elok. Tambah-tambah ni malam Jumaat. Baik saudara,
Kerisauan saya apabila semalam sebenarnya bila lebih kurang 400 orang doktor di sekitar Lembah Kelang telah pun meletak jawatan kerana mereka masih belum lagi selesai masalah rupanya dengan Kementerian Kesihatan. Mereka telah melakukan mogok tapi masih lagi tidak dilayan, masih tidak mencapai kata sepakat. Akhirnya mereka meletak jawatan dan meninggalkan hospital dan klinik-klinik kerajaan. Ini agak menggusarkan kita, saudara. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan di Anjung Kuasa Seri Perdana segera merungkaikan masalah yang dihadapi ini, kerana negara berada dalam keadaan yang amat sukar sekarang ni. Kita berada dalam suasana yang tidak menentu. Jadi kita memerlukan rawatan para doktor ini. Jangan diabaikan itu. Dan semalam saya juga amat kecewa, sedih apabila mendapat culipan berita seorang lagi bunuh diri. Kabarnya Bilal. Astaghfirullahalazim. Jadi kejadian berlaku di Alor Gajah, Melaka, dan lelaki tersebut menggantung dirinya di sebatang pohon mangga di kampung Melaka Pindah. Dan ini disahkan oleh Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Arsyad Abu, yang mengesahkan bahawa kejadian tersebut sebagai walaupun pihak polis telah melakukan siasatan, bahawa disahkan, diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Itulah keadaannya, saudara. Saban hari kita melihat adanya orang gantung diri dan sebagainya. Artinya mereka sudah putus asa untuk meneruskan kehidupan. Malahan Bilal yang rapat dengan masjid, yang duduk di masjid pun, astaghfirullahalazim. Saya mengharapkan teman-teman semua bersabar. Bila kita dihadapi oleh masalah, kita berhadapan dengan masalah, bersabar, saudara. Jangan kita ambil tindakan dengan tangan kita sendiri. Kemudian saya melihat ini satu hal lagi ni. Hairan pula saya ni, sebab kata ini apa pula hal ni? Sebab program vaksin berbayar bahkan dilaksanakan di Sabah. Iaitu susulan suntikan susulan lantikan syarikat Khazanah Sabah Sedang Berhad untuk memperolehi 250,000 dos vaksin Sinovac dari Parmaniaga Life Science Sedang Berhad. Saya terperanjat mendengar berita tersebut, kerana sepengetahuan saya, semua vaksin ini telah pun dibayar oleh kerajaan menggunakan dana wang rakyat. Jangan lupa, bukan sedikit, 3 bilion ringgit digunakan. Kemudian ada tambahan-tambahan lagi. Saya tak tahulah sebab dapatan saya tak jelas. Tapi awalnya dalam sidang parlimen, dan parlimen telah meluluskan wang negara diambil untuk membeli vaksin. Nilainya 3 bilion ringgit, bukan sikit, saudara. Tapi tak kalah kerana itu Sabah pula terpaksa menggunakan dana daripada kantung kerajaan negeri Sabah untuk mendapatkan vaksin. Kemudian ini dipercayai lantikan Khazanah Sabah melibatkan implikasi kewangan mencecah berpuluh-puluh juta ringgit, kerana setiap dos vaksin dianggarkan memakan kos di antara 80 hingga 175 ringgit. Macam mana boleh berlaku begitu? Jadi di Johor pula kabarnya Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad pula pada Jumaat lalu telah mengumumkan bahawa GLC Johor Biotechnology and Biodiversity Corporation, J Biotech, telah dilantik untuk membeli 20,000 dos vaksin Sinovac dari Parmaniaga. Saya hairan kenapa jadi begini. Rakyat perlu bersuara. We have to make a stand. Sepatutnya bahawa janjinya setiap warga negara kita 80% kurang-kurangnya akan diberi suntikan vaksin secara percuma, kerana wang itu diambil daripada kantong negara. Vaksin yang dibeli oleh JLC Jacob kemudiannya dijual semula kepada penduduk di Johor pada harga RM350 untuk 2 dos. Macam ni boleh berlaku ni, saudara? Jadi ini sedang keluar dalam media sosial. Selain Johor, Kerajaan Negeri Perak pula pada awal minggu ini juga mengumumkan bahawa JLC Maju Perak Holding menyasarkan untuk pembelian 200,000 dos vaksin Sinovac dari Parmaniaga. Jadi kenapa jadi begitu? Kita nak bertanya pada Khairi Jamaluddin, ke mana pergi duit ni semua? Saya terperanjat kerana ini diambil daripada wang negara untuk mendapatkan vaksin, dan beliau harus memberi penjelasan pada rakyat. Takkan kita nak diam? Bukan sikit, saudara, 3 bilion. Bukan 3 juta, bukan 300 juta, 3 bilion. Dan masih lagi tak cukup. Kemudian katanya minta lagi, dan perutusan yang amat berhormat pada menteri 2 minggu lalu mengatakan bahawa kerajaan memperuntukkan lagi 400 juta untuk mendapatkan vaksin, dan nak dijual pula ni. Apa hal? Jadi saudara Romeo, tanya aja Menteri UMNO, Menteri Vaksin dan Menteri Kesihatan. Benar?
Kita ada bertanya. Saya tak kisah sama dia datang daripada UMNO ke daripada parti mana pun, asalkan dalam keadaan sekarang ini benda tak betul, kena cakap tak betul. Kalau kita melihat seolah-olah ada sesuatu apa ini yang agak meragui. Jadi saudara Empat Langkering, mungkin untuk warga asing itu bukan urusan kerajaan negeri. Itu untuk urusan syarikat-syarikat. Kerajaan negeri tak pernah menggaji warga asing. Syarikat-syarikat ini terpaksa membiayai. Tapi masalahnya bukan sedikit tu. Dan saya mengharap, sebab itu saya melihat macam semalam berlaku di wilayah persekutuan, beribu-ribu orang berkumpul berderet untuk mendapatkan sertifikat vaksin. Tentulah sertifikat itu percuma. Dan mereka pula dalam keadaan yang amat mengecewakan. Malahan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pun menzahirkan kecewanya melihat bagaimana mereka yang ingin mendapatkan vaksin itu bukan saja beratur. Mereka tidak melakukan penjarakan sosial. Akhirnya, kalau nak dapat tuntutan pun, kalau dah jangkitan sudah berlaku. Ini perlu dikawal. Kabarnya waktu itu saya tengoklah video tu, bahawa dengan kesesakan begitu, ada pula ini warga netizen kita minta supaya polis menyuraikan. Sepatutnya bila dah tengok ramai begitu berkumpul berderet dengan penjarakan rapat ini, minta polis suraikanlah, tutup dulu kemudian dilaksanakan. Ini tidak dibiarkan begitu. Jadi macam satu pesta pula. Saudara Haris Wahid, inilah kerakusan yang berlaku sekarang oleh mereka yang sekarang ni menangguk di air keruh. Ini keadaannya. Saya harus mengutarakan permasalahan ini, saudara. Kerana setiap kepincangan itu perlu ditangani. Kita tidak mahu negara kita mengizinkan mereka yang bernama pemimpin yang kononnya minta wang daripada kantong negara, tetapi bila keadaan ini berlaku, saya amat kecewa. Kita ingatkan bahawa permintaan begitu berjanjinya untuk memberi sertifikat percuma kepada setiap warga. Macam mana kena beli pula di Sabah, di Sarawak, di Perak, di Johor? Dia dah tak betul ni. Saudara. Baik, dalam keadaan begitu, saya ingin mengingatkan pada setiap warga, ya, awas saudara. Kerana menurut Kementerian Kesihatan, ada rupanya varian baru yang ditemui. Kerana dunia hari ini telah dikejutkan dengan kehadiran varian Delta Plus yang dikatakan lebih pantas menular berbanding dengan Delta varian yang dulu, iaitu kemudian ada pula varian Lambada yang dikesan asalnya daripada Peru. Kemudian seorang ini pelancong datang pergi ke Jepun, dan sewaktu diadakan sulingan di lapangan terbang Tokyo, maka didapati positif. Dan setelah dikaji bahawa dia membawa mendapat jangkitan varian Lambada, ya. Varian Lambada ini mula dikesan di Peru pada bulan Ogos tahun lalu dan tersebar begitu meluas di Amerika. Saya itu keadaannya, dan kita harus berhati-hatilah. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Timbalan Presiden UMNO, Dato' Mak Hassan. Beliau meminta dan menuntut agar dikaji semula keputusan Kementerian Pendidikan yang mahu membuka semula sekolah-sekolah pada 1 September akan datang. Tinggal lagi lebih kurang dalam 20 hari, ya, nak buka balik sekolah. Sedangkan hari ini pun melonjak sampai 21,000. Jadi Kementerian Kesihatan kena memikirkan, jangan didedahkan anak-anak kita. Kerana kata Tok Mat, membenarkan anak-anak kita kembali ke sekolah dalam keadaan, dan guru-guru dalam keadaan segini bukan saja berisiko, tapi ia merupakan tindakan culas dan tidak bertanggungjawab. Apalagi bila imunisasi ratusan ribu guru masih belum menyeluruh. Jadi kerajaan juga belum lagi melaksanakan imunisasi kepada remaja berumur 12 tahun ke 18 tahun. Dalam keadaan begini, kita mengharapkanlah, jadi Kementerian Kesihatan kena tegaslah. Jangan mengambil keputusan sembrono begitu. Ini keadaan kita sekarang dalam keadaan darurat. We are in the state of war with the various corona. Kita bukan dalam keadaan yang santai-santai. Saudara, lebih mengecewakan saya apabila saya ada dapatan saya keadaan ini berlaku di Kelantan. Kabarnya di Kelantan ini bagi saya amat melampau. Kerana setiap keluarga yang mengalami musibah, bila berlaku kematian di hospital, maka bayaran pengurusan jenazah bagi mereka yang dijangkiti oleh virus corona dikenakan bayaran.
antara 1,300 hingga 1,800 ringgit. Sedangkan mayat-mayat mereka itu dimandikan melalui cara tayamum. Ini amat memeranjatkan saya lah. Orang dah inilah akhirnya kita macam orang kata dulu lah, hidup susah mati pun susah lah. Dah lah susah. Keluarga pula dibebankan lagi dengan kos yang begini, kos pengurusan bayaran untuk jenazah bagi pesakit COVID. Jadi charge ini tak betul. Saya mengharapkan agar kerajaan negeri Kelantan segera menangani masalah ini. Kerana seorang anak, ini kenyataan daripada seorang anak yang kehilangan ibunya akibat COVID-19 telah mendedahkan. Kerana beliau merupakan antara warga Kelantan yang terpaksa membayar RM1,400 kos tayamum seperti mana yang diminta oleh pihak pengurusan di unit forensik sebuah hospital di Kota Baru. Ya, Nurul Wahidah Arifin, berusia 36 tahun, yang juga seorang peniaga kecil, memaklumkan ibunya meninggal dunia pada 6 Mei lalu, iaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kematian ibunya telah dimaklumkan oleh pihak hospital. Jadi setibanya di bilik mayat, di bilik forensik, Nurul Wahidah mendakwa dia diminta menyediakan RM1,400, iaitu kos untuk memandikan jenazah ibunya. Tentulah memeranjatkan. Beliau adalah peniaga kecil, wang tak ada dalam keadaan begini. Jadi saya hairanlah dalam keadaan begini, kenapa lepas satu negara kita ni sudahlah didatangkan musibah, perangai mereka yang menguruskan begini dalam keadaan yang menangguk. Saya terkejutlah saudara. Saya amat terperanjat. Sepatutnya pengurusan begitu, sepatutnya kosnya lebih kurang RM200 yang lazimnya ditanggung oleh khairat kematian sesebuah daerah. Jadi kerajaan negeri Kelantan, lebay-lebay yang ada di Kelantan ni, sila tangani masalah ini. Jangan biarkan rakyat dalam keadaan yang tidak menentu, in the limbo. Sudahlah mengalami kesedihan, kepedihan, hilang keluarga. Tapi astagfirullahalazim, saya tidak boleh terima keadaan begini. Ya, saudara Ismail Kesi, kalau kena bayar ni, kata biarlah mayat kat situ lah. Keadaan sekarang ni saudara, sebab siap-siap mereka yang disahkan meninggal dunia kesan akibat dapat virus corona, maka ia perlu diuruskan oleh pihak Kementerian Kesihatan supaya tidak berlaku penularan dan sebagainya. Jadi takkanlah kos itu ditanggung oleh rakyat. Ni mana letaknya negeri berkebajikan? You are saying, you bercakap selama ini bahawa pemerintahan di Kelantan Islam, negeri berkebajikan. Kebajikan macam mana kalau yang meninggal dunia yang penuh dengan kesedihan? Betul saudara Ismail Kesi, macam perangai Firaun. Orang meninggal, orang sedih, orang dalam keadaan tidak punya wang. Sepatutnya kita menderma, bukannya kita mengambil keberuntungan. Dalam pengetahuan saya, dulu-dululah waktu saya kecil-kecil dulu, ada ustaz-ustaz saya kata, kalau kita pergi melawat orang meninggal, makan pun tak boleh di rumah orang tu. Kerana keluarga telah dalam keadaan kesedihan, dalam menghadapi kesukaran. Tiba-tiba kamu nak tekan lagi dengan RM1,400, RM1,800. So saya haraplah pihak berkepentingan, pihak yang berwajib di Kelantan, sila atasi masalah ini. Kerana ini berlaku bukan di satu daerah, banyak tempat katanya. Dan saya mengharapkanlah, ini bukan saya yang mengatakan, ini tular, ini berlaku tuntutan daripada NGO, sebuah pertubuhan bukan kerajaan, yang mereka telah mengadakan siasatan. Benda ini benar berlaku. Aduh, saudara Israel, Malaysia bukan negara miskin, kontena pun nak tunggu orang sedekah. Astagfirullah. Saya tak boleh terimalah saudara keadaan. Lepas satu-satulah kita sekarang ni. Jadi sebab itu saya hari ini agak sedikit lega apabila mendengar titah ucapan Duli Yang Mulia Sultan Johor. Baginda begitu jelas, begitu tegas menyatakan. Apa kata baginda? Baginda mengatakan bahawa baginda tak mahu Dewan Undangan Negeri Johor dijadikan menjadi sebagai sangkar beruk dan tidak akan teragak-agak membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor jika berlaku keadaan yang menjatuhkan kerajaan baginda sekarang. Ini tegas. Kenyataan Duli Yang Mulia Sultan Johor begitu tegas. Dia tak nak Dewan Undangan Negeri Johor. Dia berpesan pada speaker, jangan jadikan Dewan Undangan Negeri sebagai sangkar beruk. Begitulah. Memanglah saudara, kalau dah perangai begitu, bercakap, sepatutnya persidangan digunakan untuk membahaskan, membincangkan macam mana masalah
Saudara Mat Mustafa Daud, kerajaan bagi 1,500 tu. Saya, yang itu saya tak kisahlah. Kalau kerajaan bagi 1,500 pun, sepatutnya daripada keluarga, bukan bagi tukang yang menguruskan mayat. Saudara Saudara Mat Yusof Daud. Ya, balik pada titah tuanku tadi tu, saya begitulah tuanku menyantuni. Kata baginda tuanku, saya petik, saya rasa tidak perlu ada wakil rakyat jika masing-masing hanya fikirkan tentang kedudukan sendiri, bukannya kepentingan rakyat. Daulat tuanku patut menjunjung kasih atas titah tuanku yang begitu tegas. Sebab keadaan sekarang ni huru-hara negara kita ni sekarang ni. Jadi ahli-ahli dewan tidak perlulah berbahas atau berusul yang tidak berkenaan. Tuanku kata apa? Awak semua jangan pentingkan diri sendiri. Sebab rakyat tengah susah, ada yang kelaparan, ada yang hilang pekerjaan, dan ada juga sedang bertarung nyawa. Jadi jangan memikirkan soal kepentingan diri. Itu titah tuanku. Ampun tuanku, patut menyantuni dan amat terasa dan begitu menyanjungi. Inilah titah yang kita harapkan daripada payung mahkota negeri. Sebab baginda berulang kali baginda mengatakan, jangan cemarkan dewan saya ini. Ni banyak orang tak tahu. Orang ingat bila dia jadi dewan negeri, jadi ahli parlimen, dia orang ingat dia orang punya. Jangan cemarkan dewan saya ini dengan perangai yang buruk. Ini adalah dewan yang mulia, bukannya dewan sangka buruk. Ingat pesanan saya, Tuan Speaker, jalankan kerja baik-baik. Dan suka juga saya ingatkan, kata baginda, yang saya tidak akan melayan permainan politik mana-mana wakil rakyat yang terus bertelagah sampai mengganggu gugat negeri dan kerajaan saya. Tegas. Memang pun negeri ni bawah kerajaan, kalau negeri di bawah kerajaan sultan lah. Jangan ingat bahawa kamu ni besar sangat, besar kepala. Betul, saudara Rozlan Ramli, waktu Barisan Nasional memerintah 60 tahun tak pernah sultan panggil yang berhormat dengan kenyataan-kenyataan buruk dan sebagainya. Ya, saudara Haris Wahid, bersamalah kita menyanjungi daulat tuanku. Dan saya suka juga menyantuni apa kenyataan yang berhormat yang bahagia Tan Sri Syahrial Samad. Dia mengatakan pemimpin Perikatan Nasional perlu akur bahawa kerajaan Perikatan Nasional hanya ada 100 saja sokongan dari kalangan ahli parlimen. Dan sepatutnya Tan Sri Mahidin dan kerajaannya kena akurlah, kerana dah ada tinggal 100 saja ini kursi yang mereka miliki. Yang penting ialah peruntukan dalam perlembagaan. Kerana kerajaan dah tak stabil, dah tak ada, dah sepatutnya dah runtuh. Sebab itu saya hairan, macam saya katakan pada 20 Ogos yang lalu, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pernah mengatakan 20 Ogos 2020, dia kata bahawa kerajaan Pakatan Harapan waktu itu mempunyai kerusi sokongan cuma di bawah 112 orang. Waktu itu 222. Jadi ertinya katanya bahawa semua kerajaan itu runtuh, semua menteri-menteri dah tak ada keabsahan dan mereka tidak ada legitimate menjadi menteri. Tapi hari ini kenapa pula nak dipertahankan? Sedangkan semua orang tahu semua tinggal 100. Itu pun berdasarkan daripada jumlah kerusi waktu sokongan diberikan masa bajet. Daripada bajet pilihan 2 tahun 2020 dulu pada 14 Disember. Apabila adakan pengundian kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, beliau tidak mengadakan undian kepercayaan, tapi hanya membentangkan bajet dan minta sokongan. Dan sokongan waktu itu berdasarkan kepada dulu yang Mahkamah Pertuan Agong pun minta kalau boleh janganlah diganggu gugat pembentangan bajet demi lestari kehidupan rakyat. Maka diadakan pengundian, kerajaan Perikatan Nasional yang membentangkan bajet mendapat 114 kerusi ataupun 114 undian. Itu berdasarkan bajet. Dan hari ini selepas UMNO memutuskan sokongan, jadi sejumlah 15 orang ahli UMNO dah keluar, tinggal 99. Ini gambarannya. Jadi kalau di bawah 100 ni mana keabsahannya? Sebab itu menurut Tan Sri Syahrial, dia kata apabila tiada lagi mendapat kepercayaan majoriti Dewan Rakyat, hendaklah meletakkan jawatan Perdana Menteri, Jemaah Menteri, melainkan jika di atas permintaan Parlimen ini dibubarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. So, ini soal peruntukan dalam perlembagaan, bukan boleh dibuat main.
Jadi saya tak faham lah bila keadaan begitu. Guna ada pula terdengar hujah dari kalangan ahli-ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional, terutama mereka yang berjawatan, mereka yang bergelar menteri. Ini kluster-kluster menteri lah yang cuba nak mempertahankan. Apabila tanya pendirian mereka, ternyata keputusan parti menarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin dan kerajaan PN bahawa mereka menterjemahkan pendirian mereka pada sidang Parlimen akan datang. Kononnya akan meletakkan pendirian mereka pada sidang Parlimen akan datang. Nak buat apa nak tunggu sampai September akan datang? Sekarang lah. Sekarang dah tak ada. Jadi maksud mereka sekarang ni bahawa parti tak boleh menguasai mereka. Dan mereka sebagai ahli parlimen. So I'm member of parliament. Up to me lah. Tunggulah saya sidang parlimen nanti. Saya buat ketetapan saya. Sedangkan mereka datang dari mana? Asal daripada parti mana? Mereka bergelar ahli parlimen daripada UMNO. Tapi mereka tidak pernah nak menghormati. Jadi dalam keadaan begini, saya rasa sebenarnya mereka berhadapan dengan ini satu dipanggil denial syndrome, sindrom penafian, dan mereka tak sedar diri sebenarnya, tak sedar diuntung bahawa mereka itu datang daripada UMNO. Apabila UMNO buat keputusan sepatutnya kena ikut. Ini tidak, ini masalahnya. Sebab UMNO buat keputusan itu kerana UMNO merasakan telah dibincang di Peralusi bahawa benda ternyata gagal. Kepimpinan hari ini kerajaan gagal. Sebab kena ingat bahawa kerajaan Perikatan Nasional awalnya disokong oleh UMNO. Tapi perjalanan itu tidak dilihat molek, tidak dilihat sebagai orang yang menyantuni persahabatan. Walaupun semua kita tahu Perikatan Nasional, terutama Parti Peribumi Bersatu, mereka bukannya satu orang yang jelas mau bersama dengan UMNO. Mereka kalau boleh nak bunuh UMNO. Tapi dalam keadaan begini pun mereka menyantuni, mau bersama dengan musuh, terpulanglah. Itu keadaannya, saya tak ambil campur. Jadi sebab itu hari ini kita melihat menteri-menteri sekarang ni lebih rela melihat UMNO dibunuh. Mereka lihat lebih rela ahli-ahli UMNO ni mati. Sebab mesti mengadakan pemilihan. Kalau tak ada pemilihan tak boleh. Nak diadakan pemilihan juga. Mereka jadi menteri sepatutnya bagi tahulah ROS, apa hal kau kacau parti aku? Sepatutnya, terutama yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri bercakap bahawa saya tidak akan mengizinkan UMNO ini diharamkan. Selagi saya ada nyawa dan badan, saya akan pertahankan UMNO. Dan sekarang macam mana? You ada kuasa, you have all the power to stop whatever the thing. Ni masalahnya apa? Masalahnya anda benci dengan presiden. Pasal apa? Ini bukan keputusan presiden. Berkali-kali saya katakan, this is not Zahid Hamidi affair. Ini masalah parti. Parti UMNO membuat keputusan tak mau kerjasama, tarik sokongan. That's it. Ini bukan soal Zahid Hamidi. Waktu dulu kamu hadir dalam Perhimpunan Agung UMNO, kenapa tak bangkit? Kenapa tak pertahankan? Kenapa tak membantah? Bukan seorang yang ada dalam Perhimpunan Agung UMNO tu. Dan diadakan secara maya. Dan kenapa tak minta pimpinan peringkat bahagian? Kenapa tak panggil ketua-ketua bahagian di mana bahagian mereka membuat keputusan, menarik sokongan? Jangan lupa pilihan persidangan UMNO bahagian yang berlangsung lebih awal bulan tak silap saya bulan September November. Masa itu pada 4 bulan 145 bahagian. Panggillah semua ketua bahagian tu. Tak boleh ni, kena tarik balik. Kenapa kamu tak buat? Kemudian daripada itu dibawa kepada Majlis Tinggi. Kamu berada dalam Majlis Tinggi. Kenapa cakap ni kena tolak ni usul ni? Waktu itu kamu tak berani nak tolak usul kerana melihat 145 bahagian. Jadi bila usul ini dibawa Majlis Tinggi kata okey. Ini presiden cuba untuk berlapang dada. Tak ngapalah, dia kata kita bawalah pendirian Majlis Tinggi bawa ke Perhimpunan Agung. Sebab ini kehendak akar umbi. Kena jelas. Anda menjadi menteri ni, anda takut kehilangan jawatan. Itu aja bagi saya. Jadi bila sahaja usul 145 bahagian ini ditapis oleh Perhimpunan Majlis Tinggi, dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO pada 28 Mac. Kenapa tiba-tiba Zahid Hamidi yang kena? Saya bukan nak membela, tidak. Beliau sebagai presiden menyantuni kehendak akar umbi. Jadi dalam perhimpunan itu semua setuju. Pergerakan pemuda setuju, pergerakan putih setuju, pergerakan wanita setuju, perhimpunan semua setuju. Kalau yang ada pun yang cuba nak menentang seorang, iaitu daripada Arau.
Yang Berhormat Datuk Syahidan Kasim. Tapi dia kena bu lah. Artinya perwakilan semua bersetuju. Itu pun ditangguhkan juga, di-track sepanjang penangguhan daripada 28 Mac membawalah kepada bulan Ogos. Ya saudara, lumat Presiden kena maki. Hancur personaliti Presiden ni. Oh, Datuk Seri Zahid Hamidi tak berani nak bawa kerana takut dia nak digunakan ini sebagai ugutan sebab ada pembicaraan. Saya kata lain, tak betul. Pembicaraan tu mengambil masa bertahun. Bukan masalahnya. Ini masalah kehendak ahli akar umbi. Kenapa mereka yang bergelar ahli parlimen, yang menjadi pengurusi JSC, yang menjadi menteri, menjadi timbalan menteri, sudah pusing boleh membelakangkan kehendak bahagian? Ini saya tak tahu. Yang saya katakan, I cannot brain. You mengatakan nak sekarang ni, lepas tu mungkin saya tak ada tuduhan, mungkin dia minta supaya ROS buat kajian dan sebagainya. Sepatutnya jumpa ROS lah, bantulah Susah Agung. Dulu kamu bekas Susah Agung, Tan Sri Anwar Musa. Dulu you are ex Susah Agung. Saya dah berbentang dalam semua ni tak betul ni, kena perbetulkan. Apa salahnya kalau ikhlas dan jujur untuk menyelamatkan parti? Tetapi saya melihat mereka kebanyakannya lebih rela melihat UMNO ini lingkup, asalkan mereka kekal berkuasa. Berapa lama nak berkuasa? Sekarang dah tinggal lebih bawah 100 orang. Dah tinggal di bawah 100 orang. Bukan seorang dua. Nak cari lagi di mana? Sebab itu saya kata, saya amat kecewa dengan kedudukan menteri-menteri, ahli-ahli parlimen UMNO. Sebab itu saya cakap terus terang, saya nak minta supaya Presiden mengkaji kedudukan mereka. Tak payah lagi dicalonkan akan datang. Mereka tidak ada hati, tidak ada jiwa untuk mempertahankan parti. Orang yang maki hama Zahid Hamidi adalah orang yang nak melihat kehancuran UMNO. Sebab mereka merasakan kalau ada pemilihan sekarang, sebenarnya cuba bertahan ni, Presiden ni Perdana Menteri cuba bertahan. Tunggu. Kita akan bawa nanti keabsahan Perdana Menteri akan dibawa kepada persidangan parlimen akan datang. Tunggu. Jadi waktu sekarang ni paksa UMNO mengadakan pemilihan. Soal COVID ke, soal apa, tak usah peduli. Presiden mesti dibuang, mesti dijatuhkan. Nah, saya nak tanya, kalau naik presiden baru, apakah mereka akan merubah kehendak perwakilan PAU? Apakah boleh merubah keputusan pimpinan ahli-ahli UMNO akar umbi di 145 bahagian? Kenapa anda mau melakukan begitu? Apakah anda merasakan bahawa 145 bahagian ini adalah kalangan ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi yang boleh di switch? Oh, dulu sokong begini, kemudian sokong begini. Anda yang nak bersikap begitu, itu anda. Tapi saya melihat bahawa ada usaha ke arah itu. Saya berkali-kali saya katakan, saya hairan. Apa hal pula ditonjolkan kepada Zahid Hamidi? Lepas tu mulalah direka macam-macam lah. Direka macam, dan mereka lebih teruk daripada pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan PBM menuduh Presiden sendiri. Saya hairan. Saya hairan, amat hairan. Bukan saya nak membela Presiden, tidak. Bagi saya institusi Presiden perlu dipertahankan. Besok anda naik jadi Presiden. Kalau Datuk Seri Zahid Hamidi tidak jadi Presiden, orang lain, boleh kita buat begitu. Sudah ada Presiden, jadi Presiden tak betul, turunkan dia. Apabila Presiden mengikut kehendak ahli akar umbi. Jadi Presiden tidak boleh mengikut kehendak akar umbi. Yang apa-apa keputusan Majlis Tinggi, Presiden juga yang salah. Tak buat keputusan, Presiden salah. Ini cepuah mana ni? Sempuah mana yang kamu nak kira ni? Saya tak faham lah. Jadi sekarang ni saya rasa inilah masanya yang paling sesuai agar pimpinan UMNO di semua peringkat, sama ada Ray Cawangan, membawa kepada Majlis Tinggi, bangkit mempertahankan parti. This is the time now. Now we declare war. Siapa sahaja yang cuba dilihat mau menghancurkan UMNO, kita declarekan perang. Don't care lah. Tak payahlah mereka yang berhormat. Kalau kita lihat bahawa mereka bersetuju untuk menghancurkan UMNO, orang ini perlu kita perangi habis-habisan. Ya saudara, ini because saya tak boleh tahan lah. Saya geram. Kerana mereka berdalih sana, berdalih sini, membuat 1000 dalih. Jadi cair bentayan, mereka menyerang kepala, ekor tak berani. Nah, kalau nak berani, seranglah peringkat akar umbi. Sebab ini datang daripada akar umbi, bukan datang daripada Zahid Hamidi. Kalau yang bawa usul itu usul Presiden, lain. Ataupun usul ini usul Majlis Tinggi, lain.
Ini usul daripada akar umbi, daripada bahagian-bahagian dan bahagian saya sendiri. Ya macam mana nak nafikan? Jangan kamu menafikan kehendak akar umbi. Kamu ingat kamu pemimpin, kamu boleh kamu boleh gunakan apa pengaruh kamu sebagai menteri ke, timbalan menteri ke, sebagai ahli parlimen, orang kena ikut. Jangan ingat ahli perangkat umbi ni lembu. Kami bukan lembu pawah yang mengikut saja. No, kita ada pemikiran sendiri sebab kita melihat bila musuh mau membunuh UMNO, kita harus bangkit. Tapi akhirnya apa? Mereka masih lagi sedap, rakyat tengah susah. Ini masalah, saudara. Sebab itu saya merasakan sekarang ni warga UMNO, rakyat sebenarnya sekarang ni menanti sinar di sebalik kabus. Tapi ialah semalam katanya Yang Mohd Perdana Menteri telah pun mengadakan mesyuarat bersama pengurusi dan kaki tangan tertinggi Suruhanjaya Pilihan Raya. Kabarnya, itu yang tular dalam media sosial. Kemudian selepas itu, beberapa jam kemudian keluar pula kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri menafikan bahawa mengatakan itu berita palsu. Bagi saya tak kisahlah. Apa saja nak buatlah. Tapi sebenar-benar apa saja yang dilakukan oleh Perdana Menteri hari ini, kalau mengikut dari segi jumlah, sebab demokrasi ini the game of the numbers, bahawa apa saja tidak ada keabsahan. Tak ada. Cuma yang saya agak kecewa. Semalam memang kecewa. Tentulah saya dalam keadaan bergelumang dengan masalah anak saya sakit dan sebagainya. Tapi saya lebih kecewa lagi apabila melihat saudara mesyuarat mingguan kabinet masih lagi mempersoalkan tentang isu politik. Rakyat tengah teruk ni. Covid tengah meningkat. Semalam pun 20,000. Hari ini 21,000. Dan hari ini 300 orang mati. Ini tidak dibincangkan, diperhalusi. Tak ada langsung nak menyantuni macam mana nak buat sekarang ni. Negara dalam keadaan begini, rakyat ramai susah, rakyat tak ada kerja, rakyat hilang pendapatan. What shall we do now? Sepatutnya mesyuarat mingguan kabinet. Ini tidak. Minggu ke minggu bila mesyuarat kabinet, lain tak ada berakhir dengan masalah keabsahan. Masalah bahawa Perdana Menteri masih lagi diragui keabsahannya. Sampai bila? Until now, until when? Sampai bila? So Saudara Farid Ramli, Datuk komen tentang jajaran baru. Jajaran baru ni masa bila? Dia kena buat satu persatu, saudara. Satu-satu. Jangan kita tekam sana, tekam sini. Dalam kita nak membuat keputusan ini, politik ni dia tak boleh terjah begitu saja. Dia ada dia punya segmen dia. Sekarang ni masalah besar yang dihadapi adalah tentang keabsahan Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional. Isu ini dulu. Sebab UMNO sudah tidak percaya dengan kepimpinan oleh Perikatan Nasional. Tuntutan UMNO mesti diganti pimpinan kerajaan yang ada hari ini. Itu tuntutan. Jadi selesaikan dulu. Tapi masalahnya tak ada lain. Hari-hari ceritanya bila datang sidang mesyuarat kabinet, Tuan Yang Mohd Perdana Menteri sembah pada Agong, balik daripada bertemu Agong, dah timbul cerita macam-macam pasal politik. Kenapa begini? Sampai bila? Kita nak dengar macam dulu-dulu zaman UMNO Barisan Nasional, habis saja mesyuarat kabinet, maka dulu zaman Tok Mat lah. Bukan Tok Mat ni, ada Allahyarham Datuk Muhammad Rahmat. Dia akan buat kenyataan. Kabinet hari ini memutuskan sama ada harga minyak ke, sama ada peras ni ke, apa-apa sajalah yang diputuskan oleh kabinet untuk kepentingan rakyat. Dan ini tidak berlaku sejak negara dipimpin oleh Kerajaan Barisan Perikatan Nasional. Tak ada. Yang kita dengar lain tak ada cerita politik. Lain tak ada cerita orang ni jatuh ni, orang ni begini, orang ni begitu. Yang kita nak tahu apa nak buat. Pertama sekali kita nak tahu atas kegagalan kita. Nak darurat, rakyat akur. Nak PKP, rakyat akur. Nak lockdown, rakyat akur. Duduk di rumah, rakyat duduk di rumah. Terkurung di rumah dah dekat 100 hari. Duduk terkurung di rumah, tak ada buat apa, tak ada. Rakyat akur. Tapi apa kamu buat untuk rakyat? Persoalannya. Jadi kita nak tahu. Jadi setiap minggu rakyat menunggu persidangan kabinet. Tetapi kehampaan. Saudara, wang rakyat dibazirkan. Contohnya macam semalam. Maka Ketua Menteri daripada Sarawak terbang datang ke Kuala Lumpur. Bukan keluar duit. Percuma ke penerbangan itu? Duit rakyat.
Hanya nak membincangkan masalah politik. Bukanlah masalah di Sarawak kerana begini, Ketua Menteri terpaksa datang Kuala Lumpur, jumpa Perdana Menteri untuk mendapat kelulusan A, B, C, D. Tak ada. Apa yang dibincangkan adalah tentang bagaimana kedudukan Perikatan Nasional. Dan semalam memanglah ketatlah, tak ada langsung lah apa pengumuman. Tak tahu apa yang dibincangkan. Kali ini memang kita ucap tahniah lah, bahawa rahsia sangat-sangat. Tak ada siapa pun boleh mengatakan dapat itu, dapat begini. Jadi bagi saya lah sekarang ni, isunya isu apa? Kenapa dibincangkan permasalahan politik? Kemudian ini satu hal lagi ni, dapat desas-desus. Hari ini saudara, saya melihat sama ada media sosial, malahan berita arus perdana pun, berita-berita yang tak betul, berita yang palsu, berita yang samar-samar dah dijadikan satu berita benar. Contohnya saya kata bahawa kononnya 3 orang ahli daripada Pakatan Harapan, ahli parlimen. Saya bukan nak membela mereka, tidak. Mereka adalah bagi kita tetap musuh UMNO. We are not in the line. Kononnya Maria Chin, Sibarasa, Tony Pua telah pun menyertai kerajaan Perikatan Nasional dan menyokong. Saya kata benda ni mana kenyataannya? Dan hari ini mana letak muka? Bila Maria Chin mengatakan no, saya tidak akan. Dia membuat kenyataan menafikan. Jadi bagi saya, kenapa jadi begitu? Kenapa berita-berita yang sekadar samar-samar, gosip politik dijadikan berita penting? Jadi rakyat sendiri terfikir apa nak jadi negara ni? Tak habis-habis. Jadi ini keadaannya secara Muhammad Ismail lantik je Tengku Lee jadi PM. Ini perlantikan ni berbeza saudara. Saya nak bagi tahu pelan-pelan. Dia tak boleh terjah begitu. Saya bersetuju dengan tindakan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Sebenar-benarnya sekarang ni apa yang dilakukan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong mengikut perlembagaan. Iaitu pertama-tama sekali, kalaulah Perdana Menteri dah tak ada keabsahan, loss of legitimacy, dia kena sendiri menghadap Agong bagi tetahkan minta ampun tuanku, Patik dah tidak mempunyai sokongan. Dia kena letak jawatan. Sebagai Agong tunggulah apa komen Perdana Menteri nak letak jawatan. Tentulah bagi dia akan tanya kenapa. Sebab kamu dilantik oleh Agong. Bagi tahu tak ada keabsahan dan tidak ada sokongan daripada majoriti di kalangan ahli dewan. Maka okey, sudah. Kemudian soal perlantikan Perdana Menteri, biarlah Agong yang menentukan. Yang pandai-pandai mengatakan orang inilah, ada jajaran barulah, Zaid Hamidi nak buat dengan PKR lah, nak buat bersama dengan DAP lah. Ini apa benda ni? Kenapa akhirnya mereka yang the so-called matured ataupun matang berpolitik sudah menjadi macam budak-budak? Saya lihat dah jadi macam budak-budak, saudara, yang tidak boleh berfikir secara logika. Yang sekarang ni UMNO punya tuntutan jelas tidak bersetuju dengan Perikatan Nasional. Itu bab satu. Yang kedua, bagaimana kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda tadi? Kita pulangkan kuasa itu kepada Duli Yang Mulia Yang Pertuan Agong. Baginda lah yang akan memikirkan untuk melantik sesiapa yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan di kalangan ahli dewan. Itu artikel 43, 44 dan sebagainya. Ini jelas, saudara. Sebab bila Perdana Menteri hilang keabsahan, dia kena letak jawatan. Itu tak boleh nak dicanggah, tak boleh nak dilawan. Letak jawatan, berikan balik kuasa pada Agong. Agong akan fikirkan dan terpulang pada Duli Yang Mulia Agong sama ada nak memutuskan untuk melantik Perdana Menteri yang baru ataupun membubarkan parlimen. Ini saja yang ada. Bukan boleh main-main lantik saja. Orang ni akan jadi. Sebab itu saya ketawa bila dia mengatakan ini tak akan Tengku Razali. Memanglah impian saya kalau boleh Tengku Razali lah. Atas keyakinan saya, beliau mampu untuk menangani masalah negara yang ada sekarang ini. Keyakinan saya. Tapi saya harus berpegang kepada falsafahnya bahawa terpulang pada kuasa Agong. UMNO tak berhak untuk menuntut kerana UMNO ada berapa seat sangat. Sekarang ni yang bersama dengan pimpinan UMNO hari ini cuma ada 15 seat saja. Yang lain bersama dengan Perikatan Nasional. Dengan 15 seat boleh kamu nak tubuh kerajaan? Kerja gila lah. Sebab itu saya ketawa. Dan ada pula mengatakan Anwar Ibrahim
mestilah jadi Perdana Menteri. Pun saya ketawa sebab dia mempunyai berapa undi. Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin Parti Keadilan cuma 39 undi, 39 ahli parlimen bersama dengan dia. Kalau dicampurkan dengan Parti Amanah 11, ada 50. Campurlah kerjasama dengan DAP 42, ada 92. Itu saja, mana boleh tubuh kerajaan. Dalam keadaan sekarang ni, sebab itu saya katakan kerajaan tergantung. Kerajaan tergantung, kena faham. Jangan tak faham, nak main politik, biarlah main politik betul-betul. Kalau orang Kelantan kata nak main parti ni, kena betul-betul main parti, saudara. Bukan main terjah begitu, terjah begini. Memanglah harapan daripada Pakatan Harapan, mereka hendak ada Seri Anwar Ibrahim. Harapan daripada saya dan sebahagian daripada ahli UMNO, hendakkan Yang Muhammad Tengku Razali atas keyakinan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, nak buat macam mana? Dan apabila Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, dia buat dek. Macam saya kata, berapa malam dah kata. Dia buat bodoh piang. Tak jawatan, tak menghadap agung. Kalau nak cakap sangat dia, tunggulah parlimen bersidang. Sampai bila? Dan kalau adakan persidangan parlimen, permasalahan tentang keabsahan Perdana Menteri tidak dijadikan agenda dalam mesyuarat parlimen. Tak ada lagi. Dan beliau tidak boleh diturunkan. Kalau beliau mengatakan bahawa ketetapan sokongan itu mesti dibuktikan di parlimen. Sedangkan dah jelas. Masih lagi tak mau turun. Nak buat macam mana? Ini keadaan saya kena faham. Jangan main terjah begitu, kemudian akhirnya menuduh yang bukan-bukan. Soal jajaran baru apa semua tu tak timbul sekarang. Saya berkali-kali mengatakan jajaran apa semua tu berlaku selepas pilihan raya. UMNO tuntut dari awal lagi, kita nak adakan pilihan raya. Dan UMNO akan akur dengan apa saja keputusan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Itu jelas. Saban malam saya bagi tahu. UMNO tidak akan menentang. Kalau Agong mengatakan bahawa perlu dilantik seorang Perdana Menteri, okey. Kalaulah Tuanku Agong bertanya pada UMNO, kalau ada UMNO siapa? Tentulah pimpinan UMNO akan menamakan. Begitu juga kalau daripada pimpinan Pakatan Harapan, siapa? Jadi biarlah Tuanku menimbangkan. Kenapa nak dia rentap kuasa Agong? Saya tak faham. Orang yang bermain dalam politik, yang levelnya level menteri, ada yang jadi bekas menteri, ada ahli parlimen, tak sepatutnya. Dan tuntutan kedua UMNO nak balik pilihan raya umum sebab nak beri pada rakyat. Give back to the people. Berilah kuasa ini kepada rakyat untuk menentukan siapa yang rakyat pilih. Itu saja. Tak ada lebih daripada itu. Jadi dalam keadaan sekarang ni, sebab itu tadi saya amat bersetuju dengan ketetapan pergerakan pemuda UMNO. Dia nak buat laporan polis tentang berhubung dengan kenyataan daripada speaker. Kalau speaker dah mengesahkan jumlah ahli yang menyokong Kerajaan Perikatan Nasional bawah 100 orang, dengan sendirinya lah Tan Sri Perdana Menteri harus menyembahkan, junjung kasih tuanku, Kerajaan Parti tidak mempunyai keabsahan. There is no enough legitimate. So I have to resign. Dan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, dia kena akur lah. Dulu pun kau dah bercakap, tadi saya kata tadi, dulu 20 Ogos mengatakan bahawa bila hilang legitimate, semua menteri dah tak ada jawatan. Sama ada tuanku nak tubuhkan balik satu kabinet baru, itu terpulang pada baginda. Dan sebab itu saya santuni dari awal tadi, macam mana titah daripada negeri Johor. Do not create a mess in my state assembly. Itu jelas. Dan sekarang ni, tapi saya nampak gayanya Agong kita memanglah berhati mulia. Bagi dia tunggu. Tapi cuma kita nak sampai bila? Dan kita kecewa kerana masalah ini berlarutan. Takkan nak tunggu sampai bulan September. Rakyat, dia kesannya bila Perdana Menteri hilang keabsahan sebagai Perdana Menteri dan Kabinet, setiap keputusan yang dibuat itu tidak boleh diperakui. Ini bahaya pada negara. Kalaulah ada keputusan, menteri sign, decree sebagai menteri, tak sah, saudara. Sebab itu menjadi persoalan sekarang ni, bagaimana yang mana dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib, dia kata kerajaan dah minjam 11 bilion. Ini siapa yang suruh? Sah mana nak pinjam daripada mana? Siapa nak bayar balik? Nampak gayanya Tan Sri Muhyiddin kena pikul lah sebab dia buat dengan kabinetnya. Seluruh ahli kabinet kena bertanggungjawab. Kerana waktu pinjaman itu dilakukan, mereka sudah tidak ada keabsahan.
Ini akan mewujudkan lagi masalah perlembagaan. Jadi betul saudara Zizek, patuhlah perlembagaan. Saudara Hamzah Hussein, kriteria sebagai Perdana Menteri mestilah seorang pakar ekonomi supaya Malaysia dapat keluar daripada ekonomi. Ini benar, memang kita harapkan sekarang. Kita amat mengharapkan kehadiran pimpinan baru yang faham, yang tahu tentang selok belok ekonomi, nak menyusun atur balik ekonomi negara yang dah serobek-robeknya. Hari ini secara pasaran saham merudum lagi, tak silap saya 11 ke 15 poin lagi, berbilion. Dah tak ada, tak bermaya langsung. Jadi kita memerlukan seseorang. Kalau bertanya dengan saya, mudah-mudahan Duli Yang Mulia tuanku memilih Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, kerana keyakinan saya latar belakang beliau yang membina negara, ekonomi negara saat negara pasca kemerdekaan. Segala kebijaksanaan yang dia ada. Jadi anak-anak muda mungkin tak kenal. Jadi mungkinlah kalau ada kesempatan, jadi malam besok ke, malam lusa ke, saya akan cuba beri pencerahan. Tapi jangan kita terus ketepikan. Jangan kita fikirkan kita kehendak kita. You tak boleh memikirkan kehendak you. Masalahnya kadang-kadang ni kita menolak kehadiran sesiapa pun yang dipikirkan lebih baik untuk memimpin negara ini kerana kehendak kita. Ini yang rosaknya saudara. Dalam keadaan begini, setengah-setengah penyokong Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, Kerajaan Perikatan Nasional, dah terbukti gagal, masih lagi nak sokong. Jadi susahlah saudara. Jadi bila tidak ada keabsahan, bila diperikai keabsahan, marah. Kemudian begitu juga dengan setengah ahli-ahli parlimen yang menyokong PN, yang tak mau mengikut. Ini bukan kehendak Zahid Hamidi, kehendak Majlis Tinggi UMNO. Jadi mereka merasakan, okey, buang Zahid Hamidi, apa yang diputus oleh Majlis Tinggi boleh diputar balik. Tak maunya. Tidak ada keabsahan, tidak ada kemampuan untuk merubah kehendak akar umbi. Jadi saya mengharapkan pimpinan mestilah menyantuni, hormatilah ahli akar umbi. Keberadaan kamu di sana atas sokongan akar umbi. Dan soal pelantikan Perdana Menteri ini, kita serahkan kepada kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong. Baginda akan memikirkan mengikut perkara 3. Jadi kita jelas ikut perlembagaan. Ini saudara nak marah pada saya, buat apa? Saudara Zam Kacung, pasal nak marah? Jangan marah. Saya memberi pencerahan. Ini dia punya Thomas Dinah, caranya negara ini ditadbir bagaimana supaya rakyat faham. Ini tidak orang ni jadi Perdana Menteri, Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, Najib jadi Perdana Menteri. Tak maunya. Kuasa mutlak agung. Kalau Duli Yang Mulia Tuan Agong merasakan dalam keadaan begini, susah-susah sangat, bubar parlimen, adakan pilihan raya. Ini kehendak UMNO. Dari awal lagi, sejak awal penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional, memang ini pimpinan tuntutan UMNO supaya diadakan pilihan raya umum. Tapi ini tak berlaku. Dan sekarang ni bila dah berlarutan apa semua, yang paling penting pada UMNO adalah rakyat mesti diselamatkan dalam keadaan sekarang ni. Saya tidak nampak kabinet semalam habis, hancur berderai, tak ada apa, tidak ada perbincangan, pengumuman. Jadi dalam keadaan begini, ke mana kita? Dan sebab itu kita mengharapkan adalah sinar di sebalik kabus. Kabus tak tahu, kita tak tahu. Semoga bahtera negara kita ini tidak lagi terus sesonsong terlanggar batu karang di tengah samudera. Sekarang ni ribut tengah kencang saudara. Bukan saja negara kita, satu dunia menghadapi masalah ekonomi. Jadi saya mengharapkan agar kita menyantuni perpaduan kita, kukuhkan ukhuwah kita. Jadi warga UMNO Perekat Akar Umbi, inilah masa anda menilai pemimpin-pemimpin yang ada. Kalau mereka terbukti tidak lagi bersama dengan kita, bye-bye. Nak buat macam mana? Bukan aku tak sayang padamu, tapi perpisahan ini perlulah diwujudkan demi untuk kebaikan bersama. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.